Barangkali tajuk ini jarang diperkatakan, dan izinkanlah saya untuk menceritakan bagaimanakah satu umat yang dilupakan. Tajuk ucapan kita lah Islam bersinar di bumi Rasya. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Shadaqal azim. Dan dialah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agamanya benar, supaya agama ini mengatasi segala agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan Allah berjanji dalam ayat ini, Islam akan mengatasi seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan kita juga menyaksikan hari ini Islam telah berkembang sampai ke hujung dunia. Dan hari ini kita kongsi bahawa umat Islam telah sampai ke Kutub Utara. Di Kutub Utara telah terbina masjid yang banyak, dan ini menggambarkan umat Islam telah sampai ke hujung dunia. Benarlah dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Saya belum hazal amru ma balawal nahar." Saya belum hazal amru ma balawal nahar. Islam akan sampai saya belum hazal amru ma balawal nahar. Dan di mana Islam akan sampai, di mananya adanya siang dan malam. Dan kita saksikan Islam telah sampai ke Kutub Utara dan Selatan. Dan saya ingin fokus kepada negara yang besar ini. Satu masa dulu namanya Soviet Union. Negara satu masa dulu ialah negara umat Islam yang cukup agung. Di situlah Imam Bukhari dilahirkan. Di negara Bukhara termasuk dalam Soviet Union. Di situlah Imam Tirmizi, Imam Muslim, dan Imam Samarkandi. Tokoh-tokoh agung kita dilahirkan di sini. Dan kemudian dijajah oleh Rusia, dijajah oleh Mongol. Akhirnya Islam telah kehilangan identiti, sehinggalah ketika muncul Qurun ke-20, apabila kita lihat umat Islam sekali lagi dijajah dan dijajah, dizalimi, akhirnya negara yang menzalimi umat Islam ini telah jatuh, telah runtuh, dan menjadi negara Rusia yang kita sedari. Negara ini terbentuk daripada 15 buah negara. Ketika umat Islam dijajah di Bukhara, di Samarkand, di Tashkent, dan disitulah kita lihat umat Islam berkembang dengan hebat. Bahkan Masah Al-Quran yang disebut sebagai Masah Osmani, yang disusun ketika zaman Sayyidina Utsman Ibn Affan, terdapat di negara Rusia, terdapat di negara yang dipanggil negara komunis Soviet Union. Dan sekarang apabila negara Uzbekistan telah merdeka, maka kita saksikan bahawa Al-Quran yang menjadi rujukan seluruh dunia berada di Tashkent. 1991 menyaksikan satu peristiwa yang besar. Negara yang besar tadi telah runtuh dan berpecah pada 15 bagaimana seperti tadi. Dan sekarang kita lihat pemimpin barunya yang bernama Presiden Putin telah mengadakan satu dasar baru. Selepas mereka menzalimi Islam, tetapi dia sedar sekarang dalam kurun yang ke-20, 21 ini, dia menghadapi musuh yang lebih besar. Musuh itulah musuh yang disebut sebagai Amerika dan NATO. Oleh sebab itu dia mengadakan satu dasar baru yang disebut sebagai dasar untuk berbaik dengan negara Islam. Oleh kerana musuh yang besarnya ialah lebih besar daripada musuh umat Islam sendiri, maka dia telah berbaik dengan negara Iran, dia berbaik dengan negara Turki, dan dia berbaik dengan negara Islam, dan memberikan contoh dan memberikan sifat lunak kepada umat Islam di Rusia, sehingga umat Islam di Rusia sekarang boleh bernafas sejak sekian lama. Dan dasar inilah yang kita lihat bahawa Islam telah bersinar sampai ke hujung dunia. Oleh kerana dasar ini untuk berbaik dengan Turki umpamanya, dan juga berbaik dengan Iran, maka negara umat Islam yang berada dalam kesatuan Rusia telah diberikan ruang untuk melaksanakan hukum Islam. Bahkan hari ini kita lihat antara Islam yang paling cepat berkembang ialah di Rusia. Barangkali episod ini tidak dinyatakan secara jelas negara kita. Malam ini malah kita renungi satu peristiwa bahawa umat Islam yang sedang dinamik ialah berada di Rusia sekarang. Dan Rusia mengumumi negara Islam, termasuklah negara kita.
Dan cukup menarik ialah pemimpin yang dikatakan daripada kepimpinan komunis ini telah menghadiahkan Al-Quran yang awal kepada pemimpin Iran. Inilah Quran yang kita tidak tahu, yang ditulis sejak barangkali selepas zaman sahabat, dan Al-Quran yang asal yang ditulis ketika zaman Khalifah Osman masih tersimpan di Russia dan sekarang tersimpan di Uzbekistan, di Tashkent. Inilah salah satu daripada khazanah Islam yang kita tidak tahu tetapi telah dikeluarkan oleh Putin. Ia pemimpin bukan Islam yang sekarang telah menunjukkan sifat yang mesra pada Islam. Dia juga menunjukkan sifat yang mesra kepada ulama kita. Ulama Islam telah dibunuh sekian lama sebelum Putin, dan hari ini kita lihat mereka telah memberikan ruang dan mengiktiraf ulama kita di Russia. Kalau kita lihat di sini ialah Mufti Moskow yang di tengah-tengah, yang sentiasa berganding dengan Putin, walaupun tujuan barangkali tidak ikhlas, tetapi dengan hubungan ini kita lihat umat Islam telah diberikan ruang yang luas untuk berkembang di Russia. Inilah ulama kita di Russia yang telah diiktiraf oleh negara Russia, walaupun semua ini tidak pernah diberikan pengiktirafan seperti ini. Bahkan masjid kita diruntuhkan, umat Islam dibunuh, dan umat Islam dihalau daripada bumi dan dihantar ke Siberia. Tetapi takdir ilahi, siapa yang sangka daripada zaman kezaliman mereka telah berubah pada zaman yang menyanjung Islam, dan inilah sikap yang telah kita saksikan dalam 10 tahun yang lepas. Ini juga gambar menunjukkan bahawa ulama kita di Russia, kebanyakannya bangsa Tatar. Bangsa Tatar pernah datang untuk menghancurkan Islam di Baghdad. Mereka menghancurkan kerajaan Abbasiyah terakhir ketika kerajaan Khalifah Al-Musta'zim, dan apabila mereka menghancurkan standard Islam, mereka membunuh ulama, mereka membakar kitab-kitab. Subhanallah, mereka memeluk Islam beramai-ramai. Tentera Tatar yang datang menghancurkan Islam, menghancurkan tamat Islam, tetapi mereka Allah berikan hidayah dan mereka telah memeluk Islam beramai-ramai. Dan gambar yang kita lihat sekarang ialah sebahagian daripada ulama Tatar yang datang untuk menghancurkan Islam. Sekarang mereka lah yang berjuang Islam di Russia. Bandar-bandar seperti Kazan, Moskow, inilah bandar-bandar yang dipenuhi oleh orang Islam daripada bangsa Tatar. Kekuatan Tatar, kekuatan Russia ialah pejuang-pejuang ialah daripada bangsa Tatar yang tidak takut mati. Dan inilah satu gambar barangkali untuk menggambarkan bahawa sikap Rusia yang selama ini sikap menentang Islam tetapi berubah sama sekali selepas Presiden Putin mengambil alih pemerintahan. Dan kita harus ingat, Putin bukan orang komunis. Walaupun Soviet Union diasaskan kepada komunisme, tidak percaya bertuhan, tetapi Putin ialah penganut agama Ortodok. Ortodok ialah agama Kristian yang paling hampir dengan Islam. Mereka bersolat cara mereka, mereka berpuasa cara mereka, dan yang banyak di negara kita bukan daripada mazhab Ortodok tetapi daripada mazhab Katolik dan Protestan. Dalam konteks Kristian terhadap Islam, yang paling rapat, yang paling simpati pada Islam ialah mazhab Ortodok. Tetapi yang kita berperang ribuan tahun ketika perang salib pertama sampai ke-12 ialah kita menentang golongan Katolik. Tetapi kita lihat yang ditunjukkan oleh penganut Katolik, oleh Ortodok berbeza sama sekali. Dan di atas dasar inilah kita lihat pemimpin Islam memberikan ruang harapan kepada Islam untuk berkembang di Russia. Begitu juga dia mengambil satu inisiatif untuk berbaik-baik dengan negara Islam, termasuklah Arab Saudi, termasuklah Iran, termasuklah Turki, bahkan negara kita. Negara kita yang kecil ini juga mereka telah mengunjungi dan bertemu dengan bekas menteri kita, hanya untuk menunjukkan bahawa mereka tidak mahu Islam lagi, tetapi ingin menghulurkan tangan persahabatan kepada umat Islam. Perkara ini tidak di-highlightkan dalam berita dunia, dan inilah yang menjadi satu titik tolak dalam perkembangan Islam di Russia. Bahkan dikatakan sekarang 1/5 penduduk Russia ialah Islam. Bahkan penduduk Islam yang paling ramai di negara bukan Islam ialah di Russia. Bahkan kemasukan orang bukan Islam ke dalam Islam di Russia sangat-sangat luar biasa.
Dan mereka yang memeluk Islam di Rusia ialah golongan yang intelektual, golongan yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mereka yang terdiri pada saintis, daripada ahli falsafah, mereka ahli negara dan sebagainya. Dan itulah menyebabkan kekuatan Islam di Rusia berbeza dengan Islam negara kita, sebab kebanyakan kita Islam kita terima secara percuma. Dan tuan-tuan yang saya hormati, apa yang tidak nyatakan oleh berita barat, dan dia sangat menyayangi Rasulullah. Presiden Putin sangat menyayangi Rasulullah, dan dia mengatakan tidak ada manusia yang setara dengan Rasulullah. Tetapi sifat ini tidak pernah dilaporkan di akhbar barat, bahkan di negara kita tidak juga dilaporkan. Dan dia pernah bangun dan mengancam Presiden Perancis, yang ketika itu Presiden Perancis mengatakan Rasulullah sebagai memulakan keganasan. Dan dia bangun dan memberi amaran kepada Presiden Perancis bahawa Rasulullah lah manusia yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh di atas muka bumi. Ini disebut oleh Putin, dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Tetapi sikap dia pada Islam sangat lemah lembut. Dan inilah yang menggambarkan perkembangan yang berlaku di Rusia hari ini. Bahkan inilah Presiden Chechnya, yaitu Ramzan Kadyrov, yang sangat terkenal dengan tegasnya. Dan tuan-tuan, Chechnya ialah sebahagian daripada negara Rusia sekarang. Dia adalah negara umat Islam 100%, penganut Islam yang sangat patuh daripada mazhab Syafi'iyah dan sebahagiannya daripada Hanafiyah. Dan mereka adalah pengamal tarekat yang sangat kental. Amalan mereka ialah berzikir satu hari 1 juta kali, yang saya tidak pernah dengar orang Malaysia melakukan seperti itu. Tentera Chechnya, mereka dilatih supaya sentiasa bertahajud, bersolat subuh berjemaah. Dan dia adalah memberikan kekuatan antara persahabatan antara Putin yang asalnya daripada komunisme, tetapi menunjukkan sikap yang lemah lembut kepada Islam hari ini. Hasil daripada ini kita lihat masjid yang pernah diruntuh ketika zaman yang lampau, ketika zaman Lenin, ketika zaman Stalin telah diruntuhkan masjid kita di Rusia, kini dibangunkan kembali oleh Putin. Putin bukan Islam, tetapi dia menunjukkan sikap yang sangat lunak sehinggalah dia membuka masjid-masjid yang diruntuhkan pada masa lepas. Dan dia memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah tahfiz. Dia membuka sekolah-sekolah agama melalui tangan Presiden Kadyrov, yang Kadyrov ialah sebagai ejen yang dilihat oleh sebahagian negara Islam sebagai sangat simpati kepada Putin. Dan ini digambarkan dengan negatif. Tetapi dari konteks ini, apa yang dilakukan oleh pemimpin Chechen ini ialah dia mengambil ruang supaya Islam dapat dilaksanakan di Rusia. Dalam konteks ini kita lihat, buat pertama kali ulama daripada bangsa Tatar ini, inilah ulama kita di Tatar di Rusia. Yang sebelah kiri ialah Mufti Moskow. Moskow asalnya Miskun, Miskun maksudnya kasturi. Dan kita lihat Siberia, asalnya Sabaria, negara umat Islam yang telah jatuh ke tangan komunisme dan akhirnya kini kembali menjadi Sabaria. Siberia ialah Sabaria, dan Moskow ialah bumi Islam satu masa dulu yang telah jatuh pada kerajaan Rusia, yang kemudiannya Islam ditindas begitu lama. Inilah bangsa Tatar. Yang sebelah kiri ialah Mufti Moskow, yang diberikan mandat oleh Putin hari ini untuk melaksanakan Islam di Moskow dalam konteks hubungan keluarga, budaya, perayaan, ibadah dan seumpamanya. Di sebelah kanan ialah ketua ulama se-Rusia. Dia ya kedua-duanya orang Tatar. Orang Tatar yang datang untuk menghancurkan Islam. Mereka lah yang telah mengembangkan Islam di Rusia. Dan tuan-tuan, satu peristiwa yang besar yang berlaku di Rusia yang bakal tidak dilaporkan negara kita ialah Perhimpunan Agung Ulama Sedunia, dilaksanakan di Rusia, di negara Chechen ataupun di Grozny pada tahun 2016. Mereka membincangkan tentang hakikat apakah sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Sebab dunia sekarang telah terkeliru dengan banyak pahaman, dan mereka menegaskan di situ apakah sebenarnya yang dipahami dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan tuan-tuan boleh melihat resolusi ataupun keputusan yang diambil oleh ulama sedunia
yang terdiri pada 35 buah negara Islam yang bersidang dan telah mengeluarkan keputusan dan memberikan tarifan yang hakiki tentang siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya tidak menghuraikan di situ, tetapi apa yang saya sebutkan di sini ialah Perhimpunan Agung Ulama bukan lagi di Timur Tengah, bukan lagi di Mesir, tetapi di Rusia. Universiti Islam dibuka dengan banyaknya di Rusia. Bahkan sebahagian daripada penduduk Asia Tenggara bertumpu ke Rusia untuk masuk Fakulti Islam, Fakulti Usuluddin, Fasih Syariah, bukan lagi di negara Arab, tetapi mereka menuju ke Rusia. Satu berita yang tidak pernah kita dengar selama ini. Dan kebanyakan pelajar yang masuk ke Fakulti Undang-Undang Syariah Islam di Rusia ialah kebanyakan daripada pelajar Indonesia. Dan ini menggambarkan persidangan antarabangsa yang diadakan di Rusia, di Moskow, di Kazan. Dan satu peristiwa yang ingin saya berkongsi ialah pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya selepas dianjurkan oleh Malaysia, dianjurkan oleh Iran, dan sekarang diambil alih oleh Rusia. Rusia mengadakan pertandingan membaca Al-Quran seolah-olah bahawa Rusia menggambarkan seolah-olah negara umat Islam. Walaupun pemimpinnya semuanya, sebahagiannya lah komunis, sebahagian besarnya komunis, sebahagian lain ialah ortodok. Tetapi sikap yang baru ditunjukkan oleh pemimpin ini memberikan ruangan kepada umat Islam untuk melaksanakan aktiviti mereka, budaya mereka, dan sebahagian daripada tuntutan keluarga yang disyariatkan oleh Islam. Dan cukup menarik tuan-tuan, masjid yang paling indah, yang paling besar di Eropah terletaknya di Rusia. Masjid ini dinamakan Masjid Rasulullah, yang terletak di Chechnya, di Grozny, yang cukup indah, antara masjid yang paling indah di dunia barangkali. Dan waktu malam masjid ini berubah warna dan cukup mengasyikkan. Dan ini berlaku bukan negara Arab, tetapi berlaku di negara komunis. Dan perkembangan Islam di Rusia tidak pernah dilaporkan oleh berita barat, bahkan tidak pernah dilaporkan oleh negara kita. Saya mengambil kesempatan malam ini untuk kita sama-sama mengenali masyarakat Islam, saudara kita di sana, yang satu masa dulu dia dilanda oleh kezaliman Rusia, tetapi akhir kini kita dapati bahawa mereka dapat bernapas kembali. Dan inilah pandangan di Masjid Moskow, yang asalnya umat Islam tidak dibenarkan ke masjid, tetapi di bawah dasar Putin, umat Islam dibenarkan untuk bersolat kembali. Maka masjid yang terbesar di Moskow, namanya Masjid Jamaah Moskow, telah dipenuhi oleh umat Islam. Bahkan ribuan umat Islam ketika sebelum COVID-19, kita lihat umat Islam telah dibenarkan keluar. Dan masjid ini diresmikan oleh Presiden Putin sendiri. Masjid yang asalnya komunis meruntuhkan, dibina kembali dan diberikan bumbung emas. Bumbung kubah itu emas yang dibina ketika zaman Presiden Putin, yang menggambarkan bahawa suasana Islam di bawah pemimpin komunis ini berbeza dengan era yang lama. Apakah tujuan? Apakah tujuan Putin memberikan ruang kepada Islam? Hanya Allah yang tahu. Tetapi umat Islam mengambil ruang ini supaya kita dapat melaksanakan sebahagian daripada tuntutan Islam di negara yang terkenal dengan negara komunis tersebut. Dan kita lihat umat Islam yang turun keluar solat Jumaat telah memenuhi jalan raya. Bahkan lebuh raya ditutup apabila umat Islam keluar di Moskow. Satu pemandangan yang tidak pernah berlaku walaupun negara kita sendiri. Ini bukan pemandangan di negara Arab, bukan di India, bukan di Pakistan, tetapi di Moskow, di pusat negara komunis, yang menunjukkan satu peristiwa yang tidak pernah berlaku. Dan inilah satu perkara yang sangat ganjil, tetapi tidak pernah dilaporkan oleh mana-mana akhbar di barat. Begitu juga masjid-masjid yang dibina di Rusia, termasuklah masjid ini. Tuan-tuan yang pernah melawat Kazan umpamanya dapat menyaksikan masjid yang tumbuh dengan cepatnya di Rusia. Ketika pertandingan FIFA 2018 di Rusia, di pusat bandar Kazan, pemain bola sepak dunia telah keheranan bahawa ketika waktu subuh masjid melakukan azan berselang-selang di kota yang tak pernah disangka di situ ada umat Islam. Sedangkan ketika pertandingan bola sepak di Rusia, mereka mendengar suara azan seolah-olah mereka berada di Turki ataupun di negara Arab. Inilah yang pertama kali dunia mengetahui
bahawa Rusia bukan negara komunis yang kita faham sebelum ini, tetapi rakyatnya ialah diberikan kebenaran untuk melaksanakan Islam dengan begitu hebat. Ini ialah Masjid St. Petersburg. Tuan-tuan yang pernah pergi ke masjid ini menyaksikan bahawa seluruh kawasan di luar masjid ini telah dipenuhi oleh umat Islam. Barangkali gambar ini tak jelas, tetapi kalau tuan perhatikan bahawa setiap titik itu ialah umat Islam yang sedang bersujud. Dan inilah satu peristiwa yang tidak pernah berlaku. Allah takdirkan demikian selepas umat Islam mengalami kezaliman yang berpanjangan, tetapi hari ini Allah berikan ruangan yang tidak pernah disaksikan oleh sejarah moden. Ini ialah kota di Siberia, kawasan yang 6 bulan siang, 6 bulan malam, kawasan yang matahari tidak pernah jatuh. Di sini 6 bulan siang berpanjangan, malam kemudiannya 6 bulan berpanjangan. Di sini telah ada umat Islam. Masjid telah dirikan dan inilah mufti Siberia bergambar depan masjid yang dibina di hujung dunia. Sekarang mereka menghadapi bulan puasa sebagaimana kita juga, insya-Allah tidak lama lagi. Dan sekarang mereka sedang dalam keadaan 6 bulan siang. Bagaimana umat Islam ingin berpuasa 6 bulan? Sebab tidak ada maghrib, tidak ada ghurub. Sepanjang 6 bulan mereka sentiasa siang. Lalu para ulama kita mengatakan bahawa puasa untuk kawasan seperti itu merujuk kepada negara yang paling dekat yang ada siang dan malam. Negara yang paling dekat ada siang dan malam ialah Sweden, yang siangnya 20 jam, 4 jam malam. Waktu Isya dan Maghrib waktu yang sama, Maghrib dan Isya waktu yang sama. Itu kawasan di Norway, di Sweden. Dan para ulama kita mengatakan bahawa untuk berpuasa di kawasan tiang tidak malam ini mengikut negari yang paling dekat yang ada siang dan malam, dan mereka berpuasa 20 jam sehari. Dan ada pandangan yang mengatakan bahawa puasa untuk mereka yang tidak ada malam ini harus dirujuk kepada Mekah atau Madinah. Dan itulah yang paling popular, sebab di Mekah dan Madinah siang dan malamnya sangat sederhana sebagaimana seperti kita di Malaysia. Maka itulah yang kebanyakan diikuti oleh masyarakat Islam di kawasan yang tidak ada malam ini. Benarlah hadis yang kita bacakan tadi, Saiblu hadzal amru ma balawal wanhar, dan Islam akan sampai di mana ada siang dan malam. Dan sekarang Islam telah sampai ke hujung dunia yang ada siang semata-mata, yang kadang-kadang ada malam semata-mata, tengah malam pun ada matahari. Dan ini juga gambar masjid-masjid yang dibina ketika zaman Putin yang tidak pernah berlaku seperti ini. Dia dibina di tempat yang paling hujung dunia. Dan inilah barangkali masjid putih yang dibina di hujung dunia, dan di sini tidak ada malam sepanjang bulan Ramadan ini. Tuan-tuan yang saya hormati, hadis yang saya bacakan tadi menyaksikan kita umat Islam menyaksikan kebenaran hadis Rasulullah, saya belum hadzal amru ma balawal, dan Islam akan sampai di mana ada siang dan malam. Dan suasana ini kita yang saksikan pada zaman yang akhir ini. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah ketua agama Ortodok di Rusia. Namanya adalah Dmitry Semenov, yang telah meninggal dunia 2 tahun lepas. Yang apakah saya sebut tentang orang ini? Dia katakan bahawa Rusia akan menjadi negara Islam dalam masa 50 tahun. Sekali lagi dia berucap, dia mengatakan bahawa Rusia akan menjadi negara Islam 30 tahun akan datang. Dia mengatakan sebagai ketua Kristian, dia mengatakan bahawa tengoklah bagaimana kaum Islam telah keluar ke masjid Moskow, dan mereka telah melempahi keluar ke masjid. Bahkan jalan raya yang berdekatan telah penuh. Bahkan mereka telah melempah ke lebuh raya, bukan jalan raya, lebuh raya terpaksa ditutup apabila umat Islam telah menunaikan solat. Dan kata Semenov, saya yakin the future belongs to Islam. Saya yakin bahawa the future belongs to Islam, masa depan untuk Islam. Dan dia mati. Hari ini dia telah tidak menyaksikan umat Islam telah bertambah di Rusia. Dan begitu juga untuk ulama kita yang bernama Said Nursi. Pada zaman Said Nursi, dia mengatakan perkataan yang sama, the future shall belongs to Islam, dan masa depan ialah untuk Islam. Kita lihat bagaimanakah di Eropah
Gereja-gereja telah ditutup dan dibeli oleh umat Islam dan dijadikan masjid. Ini adalah satu pandangan, satu fenomena untuk menunjukkan bahawa Islam untuk masa depan manusia. Dan padri ini mengatakan paling lewat 50 tahun akan datang Islam akan kuasai Rusia, dan dia membuat satu tekaan bahawa kekuatan Islam bukan negara Arab, bukan negara Asia Tenggara, tetapi akan berpindah kepada Rusia, negara yang Allah pilih apabila negara Islam, rakyatnya, umatnya sudah tidak sayang ke Islam. Mereka terlalu lama dari Islam, mereka merasakan Islam itu sudah tidak manis lagi. Allah gantikan dengan satu bangsa yang tidak pernah kenal Islam, yaitu bangsa Rusia, yang selama ini berada di bawah didakan ataupun di bawah kezaliman komunis. Tuan-tuan, ini ialah ketua KBG. KBG ialah intelijen pasukan Rusia. Nombor 1, orang nombor 2, ini orang nombor 2 telah memeluk Islam. Inilah yang tidak dapat dipikirkan oleh Amerika, NATO. Bagaimanakah orang yang ditugaskan untuk menghancurkan Islam? Dia telah memeluk Islam. Nama dia ialah Alexander Betabarish, yang telah memeluk Islam, dan dia mengetahui seluruh rahsia Islam dan bukan Islam, sebab dia adalah ketua KBG dan dia adalah penolong KBG Rusia yang mengetahui rahsia di dunia. Dia telah memeluk Islam, mengucap syahadah. Dia tahu dia akan mati, dan dia segera keluar daripada Rusia selepas dia mengucap syahadah. Dia mengisahkan Islamnya, dan dia pergi ke London untuk menyelamatkan diri dia, sebab dia tahu dia akan dibunuh ketika apabila dia berislam, sebab semua rahsia dunia dia yang pegang. Benar firasatnya. Sampai saja di London dia dibunuh oleh KBG yang lain. Dan inilah satu gambaran bahawa Islam telah diterima bukan sahaja orang bawahan, tetapi orang yang paling atas. Kalaulah Allah beri takdir kepada Islam, kepada Putin, barangkali kita sama berdoa, barangkali dunia akan terbalik sama sekali. Dan mereka menjangkakan Israel akan hilang tahun ini sekiranya pemimpin-pemimpin Rusia memeluk Islam, dan itulah yang mereka jangkakan. Tuan-tuan, ini ialah sebahagian lagi pemimpin besar Rusia. Dia telah memeluk Islam, dan dia telah menunaikan haji, menunaikan umrah, dan inilah satu fenomena yang berlaku di kalangan pembesar-pembesar negara komunis. Satu demi satu memeluk Islam, dan yang memeluk Islam ialah mereka yang paling penting dalam pentadbiran Rusia. Dan trend ini berterusan sehinggalah Mufti mengatakan bahawa dia menjangkakan bahkan sekarang apa yang disebut oleh dunia umat Islam di Rusia berjumlah 17 juta tidak tepat. Dan Mufti ini mengatakan sekarang 40% penduduk Rusia adalah Muslim. Penduduk adalah bancian yang tidak resmi. Bancian yang resmi berbeza dengan bancian tidak resmi. Bancian yang resmi sekarang umat Islam di dunia ialah berjumlah 1.6 bilion. Penduduk Kristian 2.2 bilion. Bancian yang tidak resmi umat Islam 2.2 bilion. Umat Islam 2.023 bilion mengatasi penduduk Kristian. Itu bancian tidak resmi, dan bancian resmi sentiasa tidak tepat, tuan-tuan. Mereka bermain dengan angka untuk menunjukkan bahawa Islam tidak kuat. Sedangkan Mufti ini mengatakan bahawa penduduk Islam di Rusia sekarang sudah mencapai 40%. Di Malaysia, tuan-tuan, penduduk Islam hanyalah 55%, dan Rusia sudah 40%. Dan mereka menjangkakan negara Islam yang besar akan datang ialah Rusia. Bukan saya kata, tetapi mereka yang mengkaji tentang kebangkitan Islam di Rusia, satu perkara yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan hari ini NATO dan Amerika, mereka ada agenda yang besar untuk mengambil dunia sebagai one world leader, one world government. Dan mereka sangat berminat dan bercita-cita untuk kuasai dunia. Yang menghalang mereka ialah dua negara besar timur, iaitu Rusia dan China. Dan hari ini kita lihat konflik yang besar ini berlaku, yang berlaku di Ukraine. Ukraine asalnya negara Islam, dan Crimea di bawahnya ialah sebahagian Ukraine ketika zaman Osmania. Ketika zaman Kerajaan Osmania, kita dapati bahawa kedua-dua ini ialah bumi Islam. Di sinilah umat Islam
kerajaan Osmaniyah yang berpusat di Istanbul satu masa dulu mempunyai kekuatan sebab tentera Osmaniyah yang turun untuk syahid ialah golongan mereka yang daripada Ukraine dan Crimea. Mereka lah golongan pahlawan yang perkasa. Dalam kurun yang 17, kerajaan Osmaniyah telah dikalahkan oleh Rusia, dan sejak itulah Ukraine diambil oleh Rusia. Maka terlepaslah bumi kita yang paling besar, yang paling bermakna, dan begitu juga negara Balkan akhirnya jatuh satu demi satu, dan Rusia menguasai Ukraine dan Crimea. Dan apabila Amerika telah membuat satu perancangan yang dahsyat pada tahun 1991, maka kita lihat negara Rusia telah terpecah dan Ukraine dimerdekakan. Oleh sebab itu apabila dimerdekakan, tetapi Crimea diambil kembali oleh Rusia. Amerika ingin mengambil Crimea yang kecil di bawah. Tuan-tuan lihat Crimea di bawah, ialah semenanjung yang sangat-sangat penting untuk mengawal Laut Hitam. Dan sekarang mereka ingin merancang untuk mengambil Crimea ini melalui Ukraine. Siapa ke Ukraine sekarang? Ukraine sekarang diperintah oleh Yahudi. Presidennya seorang Yahudi, Perdana Menterinya seorang Yahudi, dan mereka memberikan ruang kepada NATO dan Amerika untuk masuk melalui Ukraine dan mengambil Crimea. Sedangkan apabila Ukraine dimerdekakan oleh Rusia, perjanjiannya Ukraine harus kekal berkecuali tidak berpihak kepada Kesatuan Eropah ataupun kepada NATO. Tetapi mereka belok dalam perjanjian, dan Amerika sudah berada di sempadan Poland, maka mereka melakukan provokasi sehinggalah Rusia mengisytiharkan perang ke atas Ukraine, ialah untuk pertahankan haknya sebab Ukraine telah melanggar perjanjian, maka berhak untuk diserang. Itu yang berlaku hari ini, tuan-tuan. Yang sebenarnya ialah Crimea. Crimea ialah negara Rusia yang tiada kena-mengena dengan Amerika, dan Crimea inilah yang menjadi punca peperangan yang berterusan hari ini. Dan sudah 2 minggu peperangan berlaku, dan ribuan manusia telah terkorban, darah telah dicurahkan daripada dua-dua belah pihak, dan sekarang mereka mengatakan bahawa biologi ataupun bio weapon sedang digunakan oleh Amerika. Amerika tidak masuk Ukraine, tetapi mereka melepaskan bom yang dikaitkan dengan penyakit, dan mereka terkenal dengan mencipta penyakit virus yang mematikan. Tuan-tuan, untuk kita kenal virus yang diciptakan dalam amal ataupun virus yang tidak diciptakan, yang diciptakan dalam amal dia ada indeks. Seperti durian, kalau durian kampung namanya durian tembaga, tetapi kalau D24, D18 dia dicipta dalam amal mardi. Oleh sebab itu setiap kalaulah ada virus yang namanya H1N1, H2N2, dia datang daripada mamal mana kita tak tahu. Sekarang telah bukti. Hari ini Rusia mengisytiharkan Amerika telah melepaskan ataupun sedang merancang untuk melepaskan virus yang sangat mematikan Ukraine dan dapat dipintas oleh tentera Rusia. Dan sekiranya dilepaskan virus ini yang tak pernah dilepaskan seperti ini, apakah yang berlaku pada dunia? Tuan-tuan, dalam Perang Dunia Pertama, Dunia Kedua, England telah merancang untuk melepaskan anthrax ke Singapura untuk menghancurkan Jepun. Mereka merancang untuk melepaskan anthrax yang mereka bela di dalam lab mereka yang dinamakan Potterdam. Dan Amerika juga telah mengadakan virus ini di Projek Manhattan, dan mereka bercita-cita untuk melepaskan bom ini kepada Jepun, dan Jepun sekali itu berpusat di Singapura. Dan apabila bom atom dilepaskan di Hiroshima, Jepun telah mengaku kalah, dan virus ini tidak pernah dilepaskan lagi. England mempunyai banyak virus seperti itu. Kemudian mereka lepas secara percobaan. Mereka lepas satu pulau, dan pulau itu hancur semuanya, hidupan semua mati sehinggalah 50 tahun. Yang itulah yang mereka rancang untuk lepas di Singapura. Dan sekiranya mereka lepas di Singapura, Melaya dijangkakan tidak ada penduduk sampai hari ini. Dan sekarang mereka rancang untuk lepaskan bakteri yang sama, yang kita jangkakan anthrax. Anthrax ialah bakteria virus yang tidak ada ubatnya, yang mereka pernah lepaskan di mana-mana.
sekarang yang menyimpan antara ialah NATO Amerika, yang kalaulah dilepas Ukraine, barangkali apakah yang kita dapat saksikan hari ini tidak dapat kita gambarkan. Inilah yang sedang berlaku, tuan-tuan. Dan kita lihat Crimea lah sudah di punca perbelahan, dan inilah Zelensky, Presiden Crimea, yang dilatih oleh Israel. Israel dengan Crimea, dengan Ukraine mempunyai hubungan darah, sebab penduduk Israel kebanyakannya diimport daripada Ukraine semasa dulu. Dan penduduk Yahudi yang tertinggal di Ukraine hanyalah 1%. 1% penduduk Islam, dan yang lainlah penduduk tempatan. Tuan-tuan bayangkan, penduduk Yahudi hanyalah 1%, dan yang menang dalam pilihan raya demokrasi ialah Yahudi. Bagaimanakah mafia Yahudi telah merajalela di Ukraine, menyebabkan orang yang tidak layak telah dipilih menjadi presiden, dan korupsi yang berlaku di Ukraine tidak dapat dibayangkan. Itulah menjelang sebelum peperangan berlaku. Dan dialah merancang untuk menghancurkan umat Islam Palestin bersama dengan kuncu-kuncunya. Dan inilah Perdana Menteri Ukraine yang juga seorang Yahudi, yang keduanya adalah merancang untuk menghancurkan Palestin. Dan tuan-tuan, kita baru lepas menyambut Isra Mi'raj, yang kita saksikan bagaimanakah Masjidil Aqsa sedang dicerobohi oleh mereka. Dan di belakang mereka ialah termasuklah pemimpin Ukraine ini yang sangat benci kepada Islam. Dan tuan-tuan, kita lihat apakah sikap Putin pada Islam, yang sentiasa membela Rasulullah. Apabila dikritik ataupun dihina oleh pemimpin barat, maka yang bangkit untuk membela Islam ialah Putin. Dan apakah Putin sebut kepada Israel? Selepas Ukraine, kamu jaga-jaga wahai Israel, dan barangkali tahun inilah tahun terakhir kamu. Itu kata-kata Putin. Barangkali kalau tahun ini tahun terakhir kamu. Dan berita ini tidak pernah disiarkan negara kita, sebab kita memetik berita dari CNN. CNN ialah badan Yahudi terbesar dunia. TV3 kita memetik berita daripada ini, dan kita tidak pernah dapat berita yang benar. Oleh sebab itu, tuan-tuan, mari kita menunggu dan melihat dengan kacamata kita yang benar, buka dada dan perasaan kita untuk melihat yang manakah yang benar dan manakah yang hak, di manakah yang palsu. Dan mereka sudah merancang untuk melenyapkan Palestin dan menjadikan seluruh bumi Palestin sebagai bumi Israel Raya. Bukan sahaja Palestin, tetapi mereka akan berkembangkan ke Syria, ke Jordan, Lebanon. Bahkan mereka bercita-cita untuk mengambil Iraq, Mesir, sebab mereka mengatakan bahawa itulah bumi yang telah Tuhan wayat wasiatkan kepada mereka, sebab mereka adalah the chosen people. Mereka lah yang Allah sebut, mereka sebut Allah pilih mereka sebagai bangsa yang terbaik, bangsa yang terpilih. Maka orang lain harus tunduk kepada mereka, dan perancanglah Presiden Ukraine. Tuan-tuan, kita faham keadaan ini, dan sebaik saja kita lihat Rusia masuk ke sini, maka dia segera meminta pertolongan daripada Israel. Israel mengetahui sekiranya dia menolong Ukraine, dia akan hancur hari ini. Dan Israel tahu sekiranya dia menolong Ukraine, dia akan hancur hari ini. Dan oleh sebab itu, Israel mengatakan, kami bersama Rusia, kami bersama Israel ialah sebagai strategi untuk berlindung daripada kemusnahan yang sudah semakin hampir. New World Order bercita-cita untuk menjajah dunia, untuk menjadikan satu kerajaan dunia, one world leader, one world government, one world religion, one world currency. Dan sekarang mereka lah yang telah menguasai yang terbawah, iaitu one world currency, yang semuanya kita menggunakan US dollar. US dollar ialah ciptaan Yahudi. US dollar tidak ada nilai komoditi di sebalik wang itu. Wang itu disebut sebagai fiat money. Fiat money ini tidak ada sandaran. Dia hanyalah diberikan jaminan oleh kerajaan yang memerintah. Dan itulah yang memerintah dunia hari ini. Tetapi mereka tidak dapat memerintah tiga lagi. Sekarang mereka merancang untuk menjadikan ketiga-tiganya. Dan oleh sebab itu disekat oleh Rusia. Dan itulah sebab konflik yang berlaku ini sangat-sangatlah kronik. Tuan-tuan, apabila NATO yang telah berpakat dengan mereka untuk masuk Ukraine, maka dia berikan lain merah oleh Putin, sebab Ukraine ialah bekas negara kami.
Ukraine bertindak ataupun tertaluk kepada perjanjian kami. Sekiranya NATO masuk, bermaksud Ukraine melanggar perintah kami, perjanjian kami, dan berhak diserang. Dan NATO sengaja membiarkan perkara ini berlaku dan serangan dilakukan sebab pencerobohan yang dilakukan oleh NATO dan Amerika. Tuan-tuan yang saya hormati, kata Presiden Putin, US menggunakan Ukraine untuk menghancurkan Rusia. Dan oleh sebab itu, peperangan diisytiharkan, dan peperangan telah diisytiharkan 2 minggu lepas, 24 Februari, dan kemalangan tidak dapat dibayangkan. Oleh sebab itu, kata Rusia bahawa 15 negara yang telah dimerdekakan, apabila negara ini telah belut, mereka akan ambil kembali. Dan kita sangat bimbang sekiranya Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan diambil kembali oleh Rusia. Mereka dimerdekakan dan negara itulah negara umat Islam. Dan yang disebut sekarang ialah mereka akan mengambil kembali Belarus, Estonia, dan mereka mengambil Latvia dan Moldova dan Ukraine. Dan Rusia mengatakan kami ambil kembali negara kami. Sama seperti Saddam Hussein mengambil Kuwait. Kuwait ialah asal negara Iraq. Apabila Amerika bercadang untuk mengambil Kuwait, maka Saddam Hussein lebih awal mengambil Kuwait. Maka kata Amerika, maka Iraq harus menerima hukuman dunia, yang akhirnya Iraq dipersalahkan. Yang asalnya Amerika yang bersalah, tetapi akhirnya yang dituntut pada dunia, Iraq yang bersalah. Amerika menyerang Iraq, Saddam Hussein pertahankan negara dia, dan yang dipersalahkan ialah ia pertahankan negara. Kalau Amerika menyerang negara kita, kalau kita pertahankan negara kita, kita pengganas. Amerika yang menyerang Iraq sebagai hero. Maka skrip yang sama digunakan di sini. Skrip yang sama digunakan di sini. Kita harus faham betul-betul. Jangan kita terima berita daripada CNN dan kita lihat bagaimanakah perjuangan Islam di Rusia yang berjuang bersama dengan Putin, sebab musuh ini lebih besar daripada yang kita sangkakan. Tuan-tuan, berlakunya pertempuran di Ukraine ialah kerana Rusia ingin mengambil kembali negaranya. Sebagaimana Saddam Hussein ingin mengambil Kuwait kembali, dan Kuwait itu adalah kawasan pelabuhan Iraq pada masa dulu yang terletaknya Basrah. Basrah ialah pelabuhan Iraq yang ingin diambil kembali oleh Saddam Hussein. Sebagaimana yang Putin ingin mengambil negaranya kembali, Ukraine ialah negaranya kembali, Latvia ialah negaranya kembali, Moldova ialah negaranya kembali. Dan kata Presiden Putin, dia bukan Ukraine tetapi my Ukraine. It's not your Ukraine, it's my Ukraine. Itulah yang berlaku. Rupa-rupanya Amerika sudah berada di Poland, dan itulah sebab Rusia terpaksa mempertahankan dirinya. Berita yang sampai ke negara kita, Rusia yang menceroboh, dan seluruh berita negara kita bersama dengan New World Order. Dan itulah yang berlaku, tuan-tuan. Rusia ingin menyekat kemarahan New World Order. Di belakangnya lah Yahudi. Yahudi bercita-cita untuk mengambil Palestin dan seluruh kawasan Timur Tengah dan melebarkan pengaruhnya kepada seluruh dunia, tetapi disekat oleh dua kuasa besar, iaitu Rusia dan China. Sekarang sekiranya dilumpuhkan Rusia melalui Ukraine, maka cita-citanya akan sampai kepada China, dan mereka ialah di belakangnya lah Yahudi yang merintah Amerika. Dan inilah yang ingin dinafikan oleh Rusia, iaitu ekonomi yang dipegang oleh Yahudi. Keluarga Rothschild ialah keluarga yang telah menguasai Amerika. Presiden pertama Amerika, George Washington, telah dirasuah oleh keluarga ini. Oleh sebab itu, sejak daripada presiden pertama mereka, seluruhnya telah dijajah oleh kumpulan Rothschild ini. Dan mereka lah yang merupakan bank di seluruh dunia. Dan bank yang terbesar Amerika, termasuklah bank dunia, IMF, ialah dikepunyai oleh keluarga ini. Dan uang mereka ada mata sebelah di uang yang mereka gunakan di Amerika. Inilah uang Yahudi besar. Dan Yahudi yang disebut sebagai Zionism ini bukan Judaism. Zionism bukan Judaism. Judaism masih berpegang kepada sakibaki ajaran Nabi Musa AS. Tetapi Zionism dia associate dengan sihir ataupun dengan kerajaan yang lampau, kerajaan sihir
Firaun, itulah yang dilakukan oleh Zionisme. Oleh sebab itu tuan, Rusia mengajak kita semua untuk boikot US dollar. Sebab sekarang semua currency berdasarkan pada US dollar. US dollar tidak ada sebarang komoditi di belakangnya. Dan apabila Rusia telah menggunakan mata wangnya sendiri, dia mengajak kita kembali pada emas, kepada dinar. Tetapi ini tidak di-highlightkan oleh dunia. Sebab Amerika ingin memegang uang US dollarnya yang tidak ada sebarang nilai di sebelahnya. Sebab inilah fiat money, tuan-tuan daripada ekonomi lebih faham daripada saya. Oleh sebab itu, Rusia mengajak seluruh dunia untuk boikot uang yang tidak ada nilai ini dan menggunakan uang emas ataupun Bitcoin ataupun digital money yang saya tidak faham, tetapi apakah itulah yang dicadangkan oleh Rusia. Antaranya 3, emas kembali seperti dinar kita, ataupun Bitcoin yang dipertikarkan dari segi hukumnya, dan juga digital money sebagaimana Bitcoin juga. Inilah yang dirancang oleh Rusia untuk menggantikan uang yang digunakan perniagaan sedunia sekarang, dan US dollar inilah yang menguasai minyak petroleum seluruh dunia hari ini. Dan sekiranya ini dapat dibatalkan, maka interest yang dilakukan oleh kumpulan Rothschild ini dapat dikurangkan. Oleh sebab itu dibuktikan oleh Rusia, sebaik saja dia telah menafikan US dollar, dia telah ekonominya telah mendadak naik sebab interest yang dikau oleh US dollar sangat-sangat menakutkan. Tuan-tuan, kita tanya Iran, apakah sebab berlaku peperangan di Ukraine antara NATO ataupun Ukraine dengan Rusia? Jawab Iran, peperangan itu maka di belakangnya lah mafia itulah USA. Jawab Iran dengan tegas, mafia yang berada di sebalik peperangan Ukraine. Tanpa Amerika, tanpa NATO, Ukraine akan aman tentram. Itu jawaban yang diberikan oleh Iran. Dan tuan-tuan boleh nilai perkataannya apakah benar atau tidak. Apa yang dibentangkan sepanjang tadi, kita dapat lihat bahawa apa yang disebut oleh Iran sangat-sangat tepat dengan apa yang berlaku. Dan ketika itulah ketika sebaik saja peperangan berlaku di Ukraine, maka jelaslah warna asal Ukraine, dia segera minta pertolongan daripada Israel. Sebab Ukraine dengan Israel lah dua adik-beradik ataupun anak saudara dengan pakcik saudaranya. Dan yang membawa pelarian daripada Ukraine ialah dibawa ke Israel hanyalah orang Yahudi. Orang Yahudi ditolong oleh Israel untuk menyelamatkan, dan baru kita tahu bahawa perancangan Yahudi untuk menjadikan Ukraine sebagai negeri setelah mereka, iaitu negeri yang ada hubungan dengan Israel, baru kita faham. Dan tuan-tuan, Amerika, NATO, Israel memberikan senjata percuma kepada rakyat Ukraine supaya rakyat pegang senjata dan tembak tentera Rusia. Tengok tuan-tuan, perancangan Yahudi memberikan kepada rakyat yang tidak tahu menggunakan senjata, dilonggokkan di Ukraine. Tengok bagaimanakah yang mereka takut tapi mereka berikan senjata mereka. Dan hari ini mereka ingin menggunakan senjata bioweapon yang sangat menakutkan. Dan ini ialah ketua Rumah Putih Amerika yang seorang Yahudi tulen bernama Sullivan. Dia mengatakan bahawa segeralah orang Amerika di Ukraine keluar segera. Maksudnya segeralah keluar orang Yahudi. Maksudnya segeralah keluar orang Yahudi sebelum peperangan bermula. Dan inilah rupa-rupanya Rumah Putih dikuasai oleh Yahudi. Dan kita lihat apa yang berlaku. Kita lihat Perdana Menteri Yahudi juga mengambil 5,000 orang Yahudi daripada Ukraine untuk masuk kepada Israel dengan segera. Dan mereka benar-benar menolong orang Yahudi. Dan orang Islam biarlah mereka terkandas di situ. Orang yang berasal biarlah tertindas. Dan rupa-rupanya peperangan ini dirancang oleh Yahudi. Sebagaimana peperangan dunia pertama dirancang oleh Yahudi, perang dunia kedua dirancang oleh Yahudi. Dan kata Hitler, saya membunuh Yahudi, benar, dan saya tidak bunuh semua Yahudi, supaya tuan-tuan tahu kenapa saya bunuh Yahudi. Itulah yang disebut oleh Hitler. Dan Hitler mengatakan, sekiranya perang dunia ketiga berlaku, maka ketahuilah, saya jangkakan Yahudilah di sebaliknya. Benar-benar yang berlaku sekarang apa yang berlaku di Ukraine. Dan tuan-tuan, apabila berlaku saja di Ukraine,
maka tentera Yahudi dihantar ke sana. Dan pada masa yang sama, Yahudi Israel mengatakan kami bersama Rusia, dan dia mengatakan tenteranya untuk berperang bersama dengan Ukraine. Rupa-rupanya yang pertahankan Ukraine lah Yahudi. Yang tuan-tuan masih belum faham barangkali. Kita lihat juga, inilah Perdana Menteri Presiden Ukraine meminta pertolongan daripada Israel supaya membantu mereka. Jelas sekarang, rupa-rupanya Ukraine ialah sebahagian daripada negara Israel yang dijadikan sebagai satu kawasan yang mereka dah tafsirkan sebagai Israel Raya. Dan tuan-tuan, sebaik saja berlaku perkara ini, peperangan ini, maka segera bangsa bersatu bersidang. Dalam masa 4 hari saja peperangan berlaku, mereka bersidang, dan seluruh bangsa bersatu dan boikot Rusia. Mereka keluar beramai-ramai. Mereka solidariti mereka bersama dengan Yahudi, yang bersama dengan Rusia tidak sampai 50 negara. Sebahagian mereka berkecuali. Kita bandingkan dengan apakah yang berlaku kepada Palestin. Apabila Palestin dibunuh, dibom sejak pada tahun 1948, apakah mereka segera bersidang? Mereka biarkan Yahudi membunuh umat Islam Palestin. Selepas 2 bulan membunuh, maka bangsa-bangsa tertentu pun bersidang, dan mereka keluarkan resolusi, dan Israel, Yahudi mengganas kemudian lagi. Tetapi apabila Yahudi dizalimi di Ukraine, mereka segera bersidang dan mengutuk Rusia. Double standard yang sangat-sangat jelas. Kalau tuan tidak masih tidak nampak, saya tidak tahu bagaimanakah apakah lagi untuk kita lihat perkara yang benar dan palsu bagi kita. Inilah berlaku 1 Mac. Solidariti seluruh dunia ialah bersama Yahudi, sebab setiap negara bank ditubuhkan oleh Yahudi, dan interest yang digunakan oleh bank ialah datang daripada idea Yahudi. Tuan-tuan, kita kembali kepada Chechen yang menjadi sebahagian daripada negara Rusia, dan pemimpinlah Ramzan Kadyrov yang sangat strict dalam konteks pertahanan Islam, dan dia berjuang bersama dengan Putin untuk menentang Yahudi di Ukraine. Dan dialah, kita lihat apabila peperangan bermula, tentera Islam, pejuang-pejuang Islam yang keluar bersama dengan tentera Rusia seramai 10,000 orang pada mulanya, mereka bertahajud, mereka bersolat, dan setiap tentera Chechnya mesti berjanggut. Tidak boleh tentera yang tidak janggut. Orang awam boleh tak janggut, tetapi mereka yang terlibat dengan perjuangan syahadat, dengan perjuangan Islam, tidak boleh tidak berjanggut. Mereka diwajibkan untuk solat berjemaah, subuh berjemaah. Mereka dikenal berzikir. Mereka terpaksa berselawat setiap hari, dan itulah tentera Chechnya yang bersama dengan Putin untuk menentang Yahudi Ukraine, dan itulah yang kita harus faham. Dan kita lihat mereka bersolat, dan mereka juga mengantar pejuang-pejuang mereka, sukarelawan mereka untuk bersama dengan pejuang-pejuang Rusia, dan kita boleh ambil timbang tara. Kalau kita hendak melihat bagaimanakah umat Islam di Rusia sendiri, mereka bersama dengan Putin untuk menentang sebuah kerajaan yang lebih besar, iaitu Yahudi, NATO, Amerika. Dan untuk sebab ini, kita lihat dalam berita Islam kita, maka Chechen bersama solidariti dengan Rusia. Rusia telah memberikan ruang yang besar kepada Chechen untuk membuka sekolah, madrasah dan masjid, maka sekarang dibalas oleh Chechen dalam konteks yang sama. Dan tuan-tuan, Yahudi ada hubungan yang rapat dengan Ukraine, dan itulah sebab mereka merancang untuk menjadikan sebuah kerajaan yang besar yang terletak di kawasan di Timur Tengah yang akan melampaui ke Ukraine. Dan oleh sebab itu tuan-tuan, Rusia memberi amaran pada Yahudi, kamu segera keluar daripada Palestin. Sekiranya kamu melakukan kezaliman Palestin, kami akan serang kamu hari ini. Nasib kamu akan berakhir tahun 2022. Selewat-lewatnya kamu akan hancur pada bulan Julai 2022, kata Putin. Putin memberi amaran kepada Israel, kamu sekarang bertindak baik pada Palestin. Sekiranya kamu melakukan keburukan, kami akan masuk Israel dan kamu akan berakhir bulan 7 ini. Itu disebut oleh Putin. Tuan-tuan, bulan puasa lepas, Palestin dicerobohi oleh Yahudi,
dan umat Islam dibunuh, Gaza dibom, Masjid Al-Aqsa telah diserang, umat Islam yang sedang beribadah ketika bulan Ramadan. Betapa yang lagi apabila tentera Yahudi telah masuk. Putin memberi amaran kepada Yahudi, sekiranya kamu lakukan sekali lagi bulan puasa ini, negara kamu akan berakhir bulan Julai nanti. Negara Israel akan berakhir bulan Julai nanti. Kita faham siapakah perjuangan yang dilakukan oleh Putin. Apabila Rasulullah dihina oleh Presiden Macron, maka bangkit Presiden Putin. Sedangkan pemimpin Islam, kita hanya berdoa daripada jauh, tapi Putin bangkit, jangan hina Rasulullah depan saya. Dan sekarang kita lihat, Putin memberi amaran kepada Yahudi bahawa ini last yang akan melakukan pada umat Islam di Palestin. Saya akan ambil Israel pada bulan 7 ini. Kita saksikan apakah benar kata Putin ini ataupun propagandanya. Kalau benarlah kata-kata Putin, bulan 7 ini berakhirlah Israel. Tuan-tuan, kita lihat pemimpin negara Arab telah bersyukur bahawa zawal Israel bermula. Maka kemusnahan, kehancuran Israel telah bermula dengan janji Putin. Ini disambut oleh pemimpin-pemimpin Islam yang sedang berjuang di Palestin. Mereka mengatakan kalau benarlah Putin mengatakan demikian, maka kejatuhan, kehancuran Israel akan berakhir tahun ini. Dan kita katakan, pemimpin-pemimpin kita, rakyat mereka telah mengatakan bahawa kalau benar yang disebut oleh Putin, maka apartheid yang dilaksanakan oleh Yahudi akan berakhir dan Palestin akan dibebaskan. Inilah sebenarnya, dan yang menyebabkan peperangan yang bermula di Ukraine ini sebenarnya dimulakan oleh Amerika. Itulah kalau kita faham. Dan Rusia hanyalah bertindak provokasi yang dilakukan oleh Amerika melalui NATO dan Ukraine. Maka Ukraine adalah bumi Rusia yang terpaksa Rusia mengambil kembali bumi ini sebab dia telah dijadikan sebagai asas tapak kepada NATO dan Amerika. Tuan-tuan, apa yang menakutkan ialah kilang bakteria yang disebut sebagai bioweapon sedang dikembangkan di Ukraine, dan telah ditemui berpuluh-puluh makmal kilang yang sangat-sangat menakutkan. Sekiranya NATO pecahkan makmal ini dan menyebarkan penyakit ini, dikatakan hampir seluruh penduduk itu akan berakhir. Dikatakan bahawa negara itu akan kosong. Sebagaimana kita lihat antraks yang dijatuhkan oleh England, Britain ke atas pulau, di satu pulau, maka seluruh hidupan berakhir. 60 ekor kambing yang letakkan pulau tersebut semua mati. Sehinggalah 50 tahun kemudian tidak ada sebarang kehidupan di pulau tersebut, dan itu dia rancang untuk jatuhkan di Johor dan Singapura. Tuan-tuan, sekiranya antraks telah dijatuhkan di Singapura, berkali sampai daripada Singapura sampai Penang, tidak ada penduduk sampai hari ini. Ini perancangan mereka, dan sekarang mereka alihkan senjata tadi bukan pada Singapura tetapi pada Ukraine. Dan kita tidak pernah saksikan senjata yang dilepaskan oleh mereka. Dan senjata ini apakah akibatnya? Cukup menakutkan. Dan COVID saja sudah menakutkan. Dan COVID cukup sangat cantik, tuan-tuan. Dia datang secara bersiri. Mula-mula datang Alpha, Beta, Gamma. Tak datang negara kita, tapi datang ke Afrika. Dia datang negara kita, Delta. Epsilon tak datang, Omega tidak datang, Zeta tak datang, tapi datang Omicron. Omicron kemudiannya ada lagi, tuan-tuan. Dia ada dengan berbagai-bagai nama lagi, Eta, dan berbagai-bagai nama lagi. Dia datang bersusun-susun. Dan tuan-tuan, kalau dia datang dengan tertib, kita bimbang. Kalaulah dia seperti H1N1, H1N2, H2N1, dia datang berturut-turut. Dia datang daripada mama mana kita tak tahu. Dan sekarang mereka gunakan episod ini untuk di Ukraine. Dan mereka temui makmal dan sekarang ditawan oleh Rusia. Dan sekiranya dipecahkan, kita tak dapat gambarkan apakah yang berlaku pada seluruh kawasan di kawasan itu. Dan inilah yang sangat ditakuti. Dan inilah yang dilakukan oleh Amerika yang kononnya sebagai pengaman dunia. Dia melakukan perkara yang di luar jangkaan kita. Mereka membunuh sebahagian rakyatnya.
Mereka menceroboh negara-negara. Mereka menceroboh Vietnam, menceroboh Cuba, menceroboh Syria, menceroboh seluruh dunia. Dan dia masih dianggap sebagai hero dunia, sedangkan dialah penjenayah besar dunia. Tiba-tiba dia masuk Vietnam. Vietnam tidak ada sebarang kesalahan, dan dia masuk perangi Vietnam. Akhirnya dia kalah di Vietnam. Mereka tidak pernah menang dalam peperangan. Itulah yang berlaku sekarang. Dia menggunakan satu perkara yang tidak ada etika dalam peperangan, iaitu menggunakan bioweapon. Dan benarlah apa yang disangka oleh para malaikat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu man fiha man yufsidu biha man yusbihu biha yasfiku ad-dima wa nahnu bihamdika wa nuqaddisu lak qul inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah An-Nazm. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Maka para malaikat mengatakan, apakah dikau ya Allah ingin menjadikan manusia yang bakal menumpahkan darah dan mengadakan kepasatan di atas muka bumi, sedangkan kami ialah kaum yang sedang bertasbih, yang dengan segala pujianmu dan segala takdismu. Dan kata Allah, aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Benar firasat malaikat bahawa manusia melakukan pertumpahan darah. Dan kita lihat bagaimanakah akibat peperangan yang sedang berlaku. Rumah hospital telah dirobohkan, orang tidak berdosa yang telah menerima akibatnya. Dan kita lihat bagaimanakah manusia meninggalkan Ukraine, tempat peperangan. Tetapi yang berpindah ini semuanya Yahudi. Orang bukan Yahudi tidak dibenarkan berpindah, dan orang kulit hitam tidak dibenarkan berpindah. Inilah kita lihat bagaimana perancangan Yahudi yang sekarang telah terkena ke atas diri mereka sendiri. Mereka merancang sesuatu, tetapi Allah merancang perkara yang lain. Mereka merancang untuk masuk ke depan, tetapi mereka yang undur ke belakang. Dan sekarang kita lihat bagaimanakah double standard. Dan inilah barangkali walauzubillah sekiranya berlaku peperangan yang akan datang, peperangan ketiga. Dan lebih menakutkan sekiranya tenaga nuklear digunakan. Dan kalaulah bioweapon digunakan bersama dengan nuklear, kita tak dapat gambarkan apakah yang akan berlaku. Sekarang Rusia mengancam bakal menggunakan sekiranya Amerika tidak keluar daripada kawasan yang dia sedang berada sekarang. Dan tuan-tuan, kita lihat dari segi nuklear di dunia, Amerika ada 5,000 bom nuklear, Rusia mempunyai 6,000 lebih, dan China ada 350, Pakistan ada 165, dan Great Britain ada 225. Dan sekiranya ini digunakan, tuan-tuan, dijangkakan separuh dunia akan hilang. Separuh dunia akan hilang. Dan apakah kita masih wujud? Dan apakah dunia akan berpecah kepada dua blok yang besar? Yang satunya lah blok Yahudi, NATO, Amerika, yang berkali akan bersama menentang Rusia bersama dengan umat Islam. Umat Islam dengan Rusia akan ada satu pihak sebagaimana yang dijangka di sini, menentang Yahudi, Amerika dan NATO seluruhnya. Apakah ini berlaku? Dan kita berdoa supaya dia tidak berlaku. Tapi inilah yang dijangka oleh penganalisis. Dan sekiranya tenaga nuklear ataupun senjata nuklear digunakan, maka kemusnahan tidak dapat kita bayangkan. Apakah yang bakal berlaku? Apakah kita kembali kepada kemusnahan teknologi? Sebab Einstein pernah mengatakan, sekiranya peperangan nuklear berlaku dalam perang dunia ketiga, seluruh teknologi akan berakhir. Dan kita kembali pada zaman tanpa teknologi. Wang dalam bank semuanya, database akan hilang. Dan tak tahu lagi siapakah wang, siapakah dalam bank. Orang kaya dengan orang miskin sama saja apabila teknologi telah berakhir. Dan kita lihat ramai penganalisis berdasarkan hadis yang sahih mengatakan bahawa teknologi hari ini akan berakhir. Berdasarkan betul hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dalam hadis ini Rasulullah panjang menceritakan bahawa peperangan terakhir akan berlaku di satu kawasan yang Rasulullah sebut Dabik. Dabik sekarang berada di kawasan Syria. Di situ akan berlaku peperangan antara umat Islam dengan Rom. Bagaimanakah sebagian mereka telah meluk Islam dan bersama dengan Islam, cukup panjang. Tetapi syahid kita ialah dalam hadis ini Rasulullah mengatakan waqad anlaku sayfahum bizaitun, dan tentera Islam menggunakan pedang
dan pedang digantung pada pokok zaitun, apakah bermakna teknologi telah berakhir? Manusia kembali dengan pedang sebab Rasulullah mengatakan peperangan terakhir ialah dengan pedang. Apakah pedang sebenarnya pedang ataupun simbolik? Wallahu a'lam. Tetapi apa yang dijangkakan oleh saintis, sekiranya peperangan tenaga nuklear berlaku, seluruh teknologi kita akan berakhir dan kita kembali pada zaman yang asal sebelum ada teknologi, dan kita kembali berperang dengan pedang apabila teknologi telah berakhir, dan ialah sebahagian daripada penganalisis yang menyatakan demikian. Wallahu a'lam. Tempat yang Rasulullah sebut peperangan ataupun peperangan terakhir ialah di Dabik, dekat dengan Halab atau Aleppo, dan Rasulullah pinpoint di situ peperangan yang terakhir. Dan tuan-tuan, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan inna fasad al-muslimin yaumal Muhammad bil Ghawtah, tempat peperangan terakhir Islam ialah di Ghawtah, iaitu di sebelah bandar yang namanya Damsyik, dan itulah sebaik-baik bandar di Syam. Dalam hadis yang pertama Rasulullah pinpoint tempat berlaku perangan ialah di Dabik. Dalam hadis yang kedua Rasulullah mengatakan tempat perangan terakhir ialah di Ghawtah, tempat yang hampir sama. Dan disitulah Yahudi akan berakhir. Barangkalilah hikmah ilahi, mereka yang tidak pernah ada negara, Yahudi yang tidak pernah negara sejak pada Nabi Daud AS, mereka berkumpul di Palestin. Barangkali Palestin akan menjadi tanah perkuburan mereka yang terakhir. Wallahu a'lam. Dan itulah yang kita jangkakan, pertempuran ini ada hubungannya dengan Masjidil Aqsa, sebab mereka merancang untuk menjadikan Jerusalem sebagai pusat pemerintahan New World Order, dan sekarang konflik yang besar berlaku di masjid ataupun di Masjidil Aqsa ialah sebahagian daripada perancangan mereka untuk merintah dunia daripada tempat ini. Dan kita saksikan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, yujannidu an-nas bil ajnad, yujannadu an-nas bil ajnad. Manusia akan menyediakan pasukan tentera yang banyak satu masa nanti. Jundum bil Yaman, satu pasukan tentera akan dihantar ke Yaman. Benar apa yang disebut Rasulullah, Yaman telah mengalami peperangan yang dahsyat. Negara yang miskin ini diserang oleh dua kuasa besar dunia, iaitu Amerika yang punya teknologi yang besar dan dibantu oleh Saudi yang mempunyai petrodolar yang besar, dan dua negara ini menghancurkan Yaman, negara yang paling miskin. Rasulullah menyatakan bahawa peperangan akan berlaku di Yaman. Wa jundum bi Syam, dan tentera akan dihantar ke Syam, dan Syam akan jadi tapak peperangan. Rasulullah menyebut akhir zaman Syam akan menjadi tempat peperangan. Benar. Kita lihat peperangan yang berlaku di sini di Syam, dan Masjidil Aqsa ialah pusat peperangan, pertembungan antara benar dan hak antara umat Islam dengan Yahudi. Dan disebut lagi dalam hadis ini, wa jundum bil masyriq, dan tentera akan dihantar ke sebelah timur. Wa jundum bil maghrib, dan tentera akan dihantar ke sebelah barat. Faqala rajulun, dan berkata seorang pemuda, ya Rasulullah, khirli innani fata syabab, dan sayalah pemuda yang masih kuat. Sekiranya saya sampai pada masa tersebut, di manakah Rasulullah nasihat saya supaya saya pergi berperang? Maka kata Rasulullah, alaika bisyam, kamu pergilah ke Syam, dan Syam ialah pertahanan kita terakhir. Syam ialah pertahanan kita terakhir. Syam hari ini ialah Palestin, Jordan, Lebanon, Syria ialah Syam, dan disitulah pertempuran kita terakhir. Dan itulah tuan-tuan, saya minta maaf banyak, dan perbincangan saya tidak sepenuhnya. Asalnya saya membicarakan tentang umat Islam di Rusia, yang berlanjutan kepada suasana semasa yang sangat sensitif. Tetapi saya dengan hati terbuka mengajak tuan-tuan supaya sama-sama berfikir bersama saya. Apa yang saya katakan mungkin saya salah, dan tuan ambillah yang benar, tolaklah yang palsu. Dan saya tidak ada apa masalah sekiranya apa yang sebab ini tuan-tuan tidak setuju. Saya tidak ada apa masalah, dan marilah kita kembali pada kebenaran. Dan saya bawa buku saya terakhir yang berkaitan dengan Rusia, tajuknya Ketetapan Bintang Islam di Langit Transonia dan Rusia, yang menceritakan tentang umat Islam di Rusia dan di kawasan Bukhara, Tashkent dan kawasan sekitarnya. Dan saya bawa sedikit di belakang sebagai kenangan saya bersama tuan-tuan. Barangkali saya berakhir di sini. Saya minta maaf banyak. Mudah-mudahan kita dapat berfikir apa yang kita sampaikan tadi. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih salawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ucapkan
kita sebelum ni duk tengok berita TV, duk baca paper apa tulisan kita tak tahu maklumat ni semua. Kita nak panggil untuk profesor orang yang layak kan, apa kita tahu maklumat ni kan. Jadi Manis mengucapkan sekali keadaan juga ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Mahfuz dan juga hadirin